السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. الله أنور بالكتاب بصري وأدلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kepada Allah Ta'ala. Dapat kita sambung Minhajus Salam muka surat 17 Jawi, Rumi 46. Betul. Rumi 46, Jawi 17. Yang ketujuh, rukun sembahyang yang ketujuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan ketujuh daripada 13 rukun sembahyang. Daripada rukun sembahyang itu sujud dua kali. Setelah kita selesai 6, apa benda 6 tu? Niat, berdiri, takbiratul ihram, Fatihah, apa dah? Rukuk, i'tidal. Betul lah. Masuk yang ke ketujuh, sujud. Iaitu sujud dua kali. Sujud mesti dua kali. Keadaannya berserta dengan tuma'aninah. Mana-mana rukun pun mesti kena ada tuma'aninah. Berdiri pun, rukuk pun kena ada tuma'aninah, i'tidal pun kena ada tuma'aninah, sujud pun kena tuma'aninah, duduk di antara dua sujud pun kena tuma'aninah. Mesti kena ada tuma'aninah. Okay? Tuma'aninah ni maksud kena berhenti sekejap. Walaupun satu saat, janji berhenti. Macam saya bagi contoh hari tu, ingat tak? Kalau kata nak sujud, dia gerak sujud ni, dia sujud gerak. Saya buat slow motion lah kan, buat je laju ni tak perasan, buat slow motion kan. Dia gerak slow ni, slow nak sujud ni, okay, kan? Okay, sujud, angkat. Okay, daripada dia berdiri nak ke sujud, angkat, berapa saat? 1, 2, 3, 4, 5 saat lebih kurang. Tak sah. Sebab apa? Sebab tak ada tuma'aninah tadi masa sujud. Tahu Yang ini 5 saat juga, tapi sah. Malah mungkin 4 saat pun sah juga. Macam mana tau? Dia laju. 1, 2, 3, 4. Kan? 1 saat dia laju ni. 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat. Yang tadi sah 4 saat aja. Nampak ada perbezaan? Perbezaannya kat tuma'aninah. Bukan laju tak laju. Kadang-kadang biasa saya perhati orang tua,
Orang Bromo, dia gerak slow sebab dia faktor umur, slow. Tapi memanglah kalau kita nak bandingkan dia ni semayang, ni orang muda semayang, ni orang tua semayang. Nak bandingkan, orang muda siap dulu. Tapi siap dulu tu maksud dia laju, dia bergerak tu laju. Tapi sah. Orang Bromo ni lambat sikit siap. Maksudnya mungkin dalam beberapa saat, mungkin dalam 10-20 saat baru siap sembahyang. Tapi tak sah. Sebab apa? Dia gerak tu perlahan. Tapi tak ada tamaninah, tak guna. Gerakan tu tak kisahlah nak laju ke nak perlahan, masih bergerak. Cuma sunat perlahan-lahan. Laju pun tak salah. Cuma sunat buat perlahan, gerak perlahan-lahan. Cuma kalau laju pun tak ada. Ni berdiri ni, dum. Satu saat je. Dum, hantuk kepala dulu. Lepas tu satu saat sujud, angkat kepala terus. Macam ni. Jadi keseluruhannya 3 saat je. Dum 3 saat. Sah. Daripada slow 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat. Tak sah apa-apa. Yang naknya dekat, sebab saya perhati rasa di sembahyang slow ni. Ada faktor umur. Tapi slow lah. Masa sujud tu biarlah lama sikit. Tak lama mana pun. Baca sekali Subhana Rabbiyal A'la je, dah cukup dah. Baca sekali tu cukup dah tu. Kenapa jadi gini? Kerana dia tak baca Subhana Rabbiyal A'la 3 kali dalam sujud atau dalam rukuk atau yang lain. Kalau dia baca wirid-wirid, automatik ada dah. Kalau dia tak nak baca, dia kata sunat aja lah. Pun sembahyang sunat. Biasanya sembahyang sunat. Sembahyang fardu okey. Saya perhati sembahyang fardu okey. Sembahyang sunat. Sembahyang sunat qabliyah ba'dah, sembahyang sunat slow gerak. Angkat balik slow. Slow balik. Terus tak sah. Tak sah. Jadi tu tumaninah tu, nak faham tu tumaninah tu. Dia mesti duduk pegun kejap, duduk diam sekejap. Paling kurang pun 1 saat. Ataupun paling kurang pun Subhana Rabbiyal A'la. Cukup dah sampai dah 1 saat tu. Ataupun Subhana Rabbiyal Azim masa rukuk. Masa i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Bila dia baca Rabbana lakal hamd tu ketika berdiri, itu dah 1 saat dah tu. Kalau baca memang tak ada masalah. Biasanya sebab tak baca. Kenapa tak baca? Sebab solat sunat Jepun. Kita tak sah. Biasa solat fardu jaranglah nampak buat gitu. Solat fardu buat sungguh-sungguh pula. Rugilah, adalah solat sunat sembahyang nak pahala lebih. Sekali lagi tak sah. Okey. Itu tamanina. Dan disyaratkan padanya sujud. Maksud sujud ni apakah syarat sah sujud? Apakah syarat sah sembahyang? Kita boleh sebut kadang-kadang. Apakah syarat sah wuduk? Kadang-kadang kita boleh sebut. Apakah syarat sah sujud? Tak mengaji tak boleh sebut syarat sah sujud. Sujud salah satu daripada rukun sembahyang. Syarat sah sujud apa? Dia nak ajar syarat sah sujud. Tak cukup perkara ni, tak cukup ni, maka tak sah sujud. Bila tak sah sujud, tak sah sembahyang. Apa syarat sah sujud? Bahawa sujud ia di atas 7 anggota. Mesti 7. Mesti 7 anggota. Kalau 6 tak sah, kecuali sakit, uzur sebagainya, hudung ke apa, lain lah. Kalau tak ada masalah, sejahtera anggotanya, maka mesti 7. Wajib 7 anggota. Apa 7 tu? Dahinya 1. Padahal ia terbuka. Padahal tu maksud dahinya dalam keadaan wajib terbuka. Tu maksud. Dan terbuka tu mesti bukan terbuka semua, tidak. Janji terbuka sikit. Walaupun tertutup dengan kain ke, macam ni ke kan, dia punya kain ridak macam ni lah. Sujud sah. Janji terbuka. Macam ni ke? Sah. Macam ni ke? Ni kan kena ni. Sah. Macam ni ke? Dia pakai bebaskan Palestin. Pakai ni kan. Pakai sini bebaskan Palestin. Ni sikit. Dia tak buka. Sujud kena tak sikit ni? Ada tak? Nampak? Ada. Sah. Gitulah. Buka semua. Sunat terbuka semua. Sunat semua. Tapi kalau tutup pun tak ada masalah. Jangan syarat ada sikit. Contoh pakai kepiah macam ni ke? Macam ni tak sah. Tak sah kalau kepiah lah. Tak sah. Ada nampak? Ni ada. Nampak? Boleh? Sah. Pelik sangat buat kerja. Cuma nak bagi tu sah batal je. Sah, boleh lah. Janji ada sikit. Kena sikit masa sujud. Kena dahi sikit. Sah. Bukan semua. Kalau sunat semua terbuka. Semualah terbuka dahi.
sunat terbuka. Tapi dari sudut dahi itu wajib tak boleh dahi tertutup sepenuhnya. Tak boleh. Atau berapa syarat tu? Pertama, mesti 7 anggota. Syarat sah sujud. Yang pertama 7 anggota. Yang kedua, mesti terbuka. Walaupun sedikit kan, terbuka. 2 syarat lah. Dan 2 lututnya. 2 lutut mesti. Syarat ketiga, lutut mesti ada 2-2. Lutut mesti berlapik. Kalau tak berlapik, automatik lah, maknanya terdedah aurat. Maka lutut wajib berlapik. Dahi tak boleh berlapik, lutut mesti berlapik. Ya? Perempuan kalau tak berlapik pun terbuka aurat, lelaki tak berlapik pun, maksud tak berlapik itu tak ada kain lah, bukan lapik dengan sejadah, maksud tu. Okey. 3 lutut. 2-2 lutut lah. Jangan satu duk angkat. Dua-dua. Kecuali ada itu dia naik bisul dekat lutut. Jadi tak boleh letak, memang naik bisul. Jadi dia sebelah sengit menyengging tu. Tak apa. Jangan cerita yang sakit lah. Yang sakit semayang baring boleh. Ya, semayang dengan mata pun boleh. Ni yang tak sakit. 2 lutut. Dan atas suku-suku. Suku-suku ni sebahagian, sedikit, sebahagian. Suku-suku ataupun bukan suku 1/4, bukan suku 1/4. Suku ni maksud sedikit. Janji kena sedikit. Suku sebahagian boleh juga. Sebahagian bukan 1/2, bukan juga. Sebahagian tu sikit lah. Sikit je. Macam tadi. Daripada perut. Ingat ayat tu. Perut 2 tangan. Perut 2 tangan. Ni panggil perut. Apakah dia perut 2 tangan? Apabila tangan tak gini. Yang bersentuh ni lah perut. Ataupun ambil bedak, ambil tepuk. Dua-dua yang kena tepung tu, itulah perut dia panggil. Maknanya tepi ni bukan perut. Ini adalah perut. Jadi wajib kena. Jadi kata, apakah tengok kalau orang yang mengaji ni, tengok beza orang mengaji. Syarat nak sahkan sembahyang mesti sujud. Salah satunya lah, mesti sujud. Syarat untuk sah sembahyang mesti sujud, kan? Syarat sah sujud mesti tangan, perut tangan kena bumi lah, perut tangan. Okey. Syarat sah perut tangan mesti kena. Itu syarat sah tu, syarat sah sujud. Perut 2 tangan dua-dua mesti kena. Sunat kena semua. Tapi yang wajib janji kena. Macam dahi je lah. Sunat kena semua masa sujud. Yang sunat, yang wajib janji kena. Yang mana-mana sikit pun tak apa. Tangan pun sama. Sunat dua-dua ni semua kena. Itu sunat. Yang wajib janji kena. Walaupun sikit. Sikit ke sini ke, sikit ke sini ke, sini ke, sini ke, sini ke. Macam tu ke. Tapi sunat semua. Tak tekan. Janji kena. Yang tekan dahi. Yang tekan sekejap lagi ada cerita dahi. Dia tak tekan, maksud letak je. Letak saja. Yelah. Jadi maknanya tak dapatlah sunat kena semua. Jadi kena tekanlah nak sunat. Nak sah tak perlu tekan. Janji letak. Nak sunat memang kena tekan lah. Sebab semua kan sunat semua. Sunat kena tekan lah kalau nak sunat. Nak sah tak letak boleh. Kalau letak macam ni, tak kena tapak tangan ni. Kalau letak, maka sah sembahyang, sah sujud, tapi sunat tak dapat. Nak sunat kena semualah, semampu mungkin semua tekan. Sebab tu tangan ni kalau boleh masa letak tekan dan rapat. Masa sujud rapat habis tekan. Masa sujud tekan. Letak berat badan tu jangan banyak letak dekat lutut. Kan kita boleh bahagikan apa dia panggil lah, berat badan kita tu dekat, sebab 7 anggota tadi akan menampung berat badan kita, kan? Biasanya kalau logiknya dahi, kepala berapa persen menanggung berat badan kita? Katalah berat badan 100. Bukan nak kata 100, nak senang kira je. 100 nak senang sikit nak kira 100 kan. Kalau nak kata 68 kilogram, Allah payah nak kira, ambil 100 lah. Berat badan dia 100. Berapa kilo nak letak berat badan yang 100 tu, bila kita berdiri dua kaki
boleh mudah-mudah kata 50 kilo dah sebelah ni, 50 kilo dah sebelah ni, tapak kaki kita kan menanggung berat. Jadi kalau 7, kepala kita terima berapa kilo normal-normalnya? 10 ada? 20% lah. 20%, 20 kilo. Yelah sebab 100 kilo ni nak letak berapa kilo? 20 kilo lah, kepala 20 kilo. Okey. Tangan ni 20 tak? Berapa? Banyak lagi. 30, 40. Kita ambil lutut dulu lah. Lutut paling banyak. Yelah lutut paling banyak. Lutut berapa? 60, 50. 50. Ya 50. Rasa macam lebih. 60 kilo letak dekat lutut. Dekat 60 tadi, kepala 20. Kaki belakang ni tak ada apa kaki ni kan. Kaki ni 5 je kot lah, sikit. 5 kilo kot. Macam tu, sikit sangat kaki ni. Tangan baki je lah. Berapa? 15 tangan. Tak boleh, kita kena letak 20 juga tangan ni. Kepala 20, tangan 20, kaki 50, bukan kaki, lutut 50, kaki 10. Mudah kira macam tu lah. Okay. Jadi kalaulah kita nak tekan, rasa tak boleh 20, kena 30 kot. Kalau kata nak tekan tu, kena berat badan 30. Barulah kita letak je dekat tangan, dia terus rapat, tak perlu tekan. Rasa 30, 20 tak berapa sangat, dia kena 30, nak tekan sikit. Dan yang terbaik adalah, yang terbaik pula, yang tadi yang normal, yang terbaik adalah banyakkan dekat kepala. Tadi kepala 20, cuba letak 40 kilo. Macam mana cara nak letak berat 40 kilo kat kepala? Nak alihkan berat tu macam mana cara-cara? Kena ke depan. Yelah ke depan, lagi-lah dia pergi berat tu ke depan. Kalau lagi pendek sujud, lagilah berat tu banyak pergi kat lutut. Lagi banyak kat lutut. Jadi kita cubalah 35% ke, letak banyaknya, sebanyak, kalau boleh sebanyak yang mungkin letak kepala. Kalau nak letak 100%, dia jadi tungging itu pula. Nak letak 80, jadi habis ni. Merah sini kot kalau 80, agak-agak lah. Dalam 30 hingga 40 cantik kalau boleh letak. Itu kalau berat 100. Kalau berat 80, kira lah sendiri berapa persen. Letak 40 kat kepala. Oh, terbaik kalau boleh buat. Maknanya dia kena depankan lagi badan dia tu. Okay. Tangan ni tangan ni letak 30. Kalau 40, 30 dah 70. Sebab kalau nak letak 30. Okey. Lutut jadi berapa lagi, tinggal lagi 30 kan? Lutut letak 25. Sikit kan, ringan ni. Kaki 5. Asal letak. Asal dia boleh bengkok macam tu je. Itu terbaik. Siapa yang sujud macam tu, dia sembahyang sunat dan sembahyang fardu satu hari tu, semua sembahyang sunat dia sembahyang. Ada 22 rakaat sembahyang sunat. Qabliyah ba'diyah. Dia sembahyang semua sembahyang sunat. Dia sembahyang fardu semua. Sunat qabliyah ba'diyah dia buat semua. Lepas tu dia tambah witir dengan duha sikit. Keseluruhannya dia boleh mencecah berapa? 40 dekat 50 rakaat. Buat witir, buat duha, buat qabliyah ba'diyah, buat solat fardu. Rakaat dia hampir 50 rakaat. Okey. Kalau buat macam tu, perut akan rasa sakit. Bukan sakit, terik-terik. Bukan sakit perut, cirit-birit, bukan. Perut akan rasa cekang. Dia macam tu. Kalau yang perut ni, dia akan jadi, kalau semayang 2 tahun macam tu, memang ketul-ketul. Dia akan terik, dia akan cekang, dia akan terik, rasa macam. Kalau buat macam tu lah, kalau sembahyang maksimum yang sunat, macam 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat lepas maghrib, 2 rakaat sebelum isyak, 2 rakaat lepas isyak, lepas tu buat witir 11, maksimum. Witir bukan buat 3, buat 11 witir. Lepas tu esok pagi tu subuh buat 2 rakaat sebelum, buat solat subuh jangan lupa. Lepas tu duha buat 8 atau maksimum 10. Lepas tu 4 rakaat sebelum zuhur, sembahyang zuhur 4 rakaat selepas zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 4 rakaat asar. Tu kalau campur semua tu dekat-dekat 50 rakaat. Kalau buat macam tu akan rasa
Akan rasa. Kalau buat macam mana? Kalau buat sujud macam tadi. Kalau sujud kita yang terkepek macam ni tak rasa apa perut, tak rasa apa pun. Sebab apa? Sahabat dah mengadu lama dengan Nabi. Lama dah. Dia pergi lepas semayang tu, semayang macam tadi lah, semayang yang hampir 50 rakaat satu hari tu, campur sunat-sunat, campur fardu. Itu tak masuk tahajud lagi. Masuk tahajud six pack. Masuk tahajud lagi kira. Sahabat pesan apa, mengadu kat Nabi, ya Rasulullah, apa tadi cekang terik perut ni rasa. Rasa terik lah semayang. Lama-lama dia hilang lah. Mula-mula je macam orang senaman kan. Mula-mula tu sakit dulu. Cuba buat hari-hari, lama hilang sakit. Okey. Yang terbaik macam tadi lah. 40 kepala, 30 tangan. Berat-berat tadi tu. Kalau 40% berat badan di kepala, 30% di tangan. Lutut ni sekadar je. Sekadar letak 20 lebih. Tak boleh 40 kepala pun 30 kepala. Boleh dah tu. Dah terbaik dah tu. 30 kepala, letaklah dekat lutut tu dalam 30% lebih. Okey, tu yang terbaik. Peha kena straight, betul. Peha kena straight. Peha kena straight. Ni badan gini-gini. Kalau peha gini takkan dapat. Sebab dia akan automatik berat akan pergi kat lutut dan dekat kaki. Kalau peha ni peha kalau peha gini. Dia peha mesti gini. Jangan peha gini. Takut dum. Macam ni nak sujud sangat. Takut licin. Macam ni okey. Macam ni. Tapi kalau nak buat di surau masjid, pastikan soft 3 hasta. Sebab soft yang saya perhati soft di masjid-masjid di Malaysia ni ada 2,5, ada 2-3 suku, ada 3 hasta. Masjid-masjid besar macam negeri memang 3. Kat sini berapa? Asal 2,5. 3 ke 3? Macam besar juga ni. Boleh tahan tak? 3 macam ni lah. 3 lah sini, 1 hasta, 2 hasta, 3 hasta. Jangan kalau 2,5 jangan buat macam tadi. Masuklah kain orang depan ni. Termasuklah kain. Hei, benda apa pula lah kain aku ni. Masuk kepala ke belakang. Ataupun duduk sarapan. Sarapan boleh ni. Ni. Ni sujud daripada kaki ni, apa belang lain kaki ni, sujud sampai ke ni depan ni. Yang duduk sarapan. Cuba try tengok. Menegak tak tu menegak? Tapi sebenarnya dia subjektif juga. Dia bergantung kepada ketinggian orang tu begitu begini. Saya cakap secara umum. Kalau ketinggian orang tu 5 kaki memang tak boleh sampai sini. Memang macam ni Macam ni dia sujud. Menggigil. Tengok subjektif. Pandai-pandai lah nanti kan. Takut tu luar buruk pula. Saya tengok ketinggian orang tu, tengok berat badan orang tu, tengok kekuatan dia, tengok umur, tengok semua. Tu secara umum gitulah. Terbuka lututnya atau suku-suku daripada perut 2 tangan mesti kena. Kalau macam ni tak sah. Sujud je ni tak sah. Dia kena mesti. Paling kurang macam ni. Paling kurang. Okey. Dan daripada perut 2 tangannya dan atas suku daripada perut segala anak jari 2 tapak kaki. Sebab tapak kaki tak boleh nak kena lantai ketika sujud, mana boleh. Habis terpatah kaki kalau tapak kaki. Maka mana yang boleh kena? Perut mana yang boleh kena? Ni tapak kaki sama juga. Pijak tepung, pijak bedak. Yang kena putih itulah dia perut. Cuma bahagian kalau ataupun letakkan 2 tapak kaki dengan kaki. Yang bersentuh itulah tapak, itulah perut. Jadi kalau nak letak yang tengah-tengah ni macam mana masa sujud? Mana boleh? Yang boleh jari. Maka jari lah, sebab tu dia kata sini jari. Jadi sujud macam ni tak sah. Tak sah. Sebab ni bukan perut. Tak percaya, ambil bedak tepuk. Tepuk ini. Tepuk. Jangan tepuk buat gini, tu tipu. Tepuk betul-betul. Kena tak sini? Mana kena? Ataupun kena tak? Mana kena? Kaki tadi. Jadi bila kalau sujud macam ni tak sah. Kecuali mazhab lain sah. Mazhab lain sunat 7 anggota. Mazhab Syafi'i wajib 7 anggota. Kat situ menyelamatkanlah orang-orang yang baru tahu, dah pernah beramal macam tu, tak pernah pun sujud macam ni. Biasa sujud gini.
Lepas tu pula siap kaki sebelah ni angkat letak atas kaki sebelah lagi. Angkat dua-dua kaki macam pesen tengok. Macam pesen. Habis macam mana ni dah umur 60 semayang dah 40 tahun gitu. Okey, itu PM tepi. PM tepi lah, mazhab lain mana boleh terbuka ini lah. Cuma adalah mazhab lain mengatakan sah. Tu kena PM tepi. Dan dah datang boleh PM tepi. Jangan lupa lah, jangan datang bawa soalan saja. Ayam golek banyak sekor. Pisang standar. Okay. Waktu kita boleh tengok kitab-kitab ni. Okey, ni mazhab ni kata boleh gini. Kalau nak kira sebenar, kalau nak tengok yang sebenar-benarnya, mana boleh bertaklid lepas dah jadi. Kalau nak kira sebenar. Tapi kita tu kata kena PM tepi. Kalau dari sudut logik dia buat dulu, tak tahu bantai aja. Lepas tu tahu tak sah. Rupanya mazhab tadi sah. Nasib baik. Mana boleh nasib baik? Masa kau buat tu memang tak sah dah. Tapi itu memang betul jadi usul hukumnya. Tapi semua tu kata tu kena PM tepi tu. Mana boleh gitu main ambil mazhab. Kalau nak beramal dengan mazhab lain, ketika beramal tu dengan niat aku nak pakai mazhab lain. Bukannya dah berlaku kan? Habis macam mana nak settle? Kata umur berapa dah? 60. Semayang sejak umur berapa? 15. Maknanya semayang dah 45 tahun. Qada 45 tahun cakap gitu kata. Heart attack terus. Qada 45 tahun. Setahun 2000 semayang kena qada. Yang fardu. Setahun 2000 semayang ada, lebih kurang 2000. Cuba bayang, kalilah 45. Berapa puluh? Asyhadu an la terus. Qalu inna lillah. Jadi macam mana nak settle? Itu kata kena PM tepi. Private message PM tepi. Ya, sepatutnya ini cerita yang secara umum muktamad dulu ni. Ini bukan yang PM tepi yang muktamad dulu mestinya. Maksudnya kita, okey macam ni. Senang je, logik senang je. Kita dekat Mekah, masa tawaf tersentuh. Nak pergi ambil tersentuh perempuan lelaki. Ada yang tawaf. Nak ambil wuduk jauh. Kan ketika kita ambil wuduk tu kita dah niat dah. Aku nak ambil wuduk ni, aku nak tawaf sekejap lagi. Kalau bersentuh tempat ambil wuduk jauh, bertaklid nama zalik, kan dah ada niat waktu tu. Bukannya buat aja tiba-tiba je taklid. Tak ada. Itulah dari sudut kalau dari sudut cerita sekarang ni macam itulah ceritanya. Habis tu macam mana? Okey, sekarang ni. Dalam masalah hukum dia satu hal. Dalam masalah menyelesaikan masalah masyarakat hal lain. Sebab tu kadang-kadang bila kita kata bila kata tak boleh, tak sah. Okey. Itu hukum. Memang kena kata tak sah. Kiblat begini. Tiba-tiba kita sembahyang kat rumah kita begini. Lari. Mazhab Syafi'i tak sah. Itu dia panggil hukum. Tapi dia tidak menyelesaikan masalah masyarakat. Sebab tu lain tau. Kadang-kadang bila kita kata boleh taklid, benda dah lepas mana boleh. Seketika buat tu baru taklid. Ketika buat tu lah kita fikir kita nak mazhab apa. Mana boleh benda yang dah lepas 30 tahun baru nak taklid. Nampak sangat bermudah-mudah. Logik memang logik. Tapi itu hukum. Itu mu'tamad, itu betul. Soalannya, menyelesaikan tak masalah masyarakat? Tak, dia nak selesai masalah dia ni. 45 tahun sebenarnya tak sah ni, apa cerita? Tak selesai. Sebab tu kadang-kadang kat media sosial lah. Dia buat datang hukum-hukum orang untuk share, forward itu, ini, gitu, gini. Itu hukum betul. Tapi dia tidak menyelesaikan masalah masyarakat. Bila nak menyelesaikan masalah masyarakat, dia lain cerita pula. Memang kau cakap sedap. Yang cakap-cakap ni ustaz-ustaz lah juga. Dia cakap sedap, betul. Tak boleh begini. Okey. Kalau orang datang dulu nangis-nangis, umur 60 orang. Nak suruh dia qada 45 tahun tadi. Selesai masalah masyarakat. Selesai kan? Dia lain. Menyelesaikan masalah masyarakat dia lain. Hukum tu lain. Jadi kalau kata hukum betul tak? Mana boleh? Taklid dulu. Buat dulu. Lepas tu setelah 30 tahun baru tahu tak sah. Lepas tu taklid mazhab lain. Apa benda? Memang betul. Betul. Lepas tu dia nangis-nangis ni nak buat apa ni? Dia rasa macam hidup dia tak bermakna macam mana sekarang ni? Dia rasa macam dia memang masuk neraka macam mana? Dia dah rasa malas nak sembahyang, dah confirm neraka dah. Sebab nak qada 45 tahun tak boleh. Macam mana nak settle masalah ni? Pakcik ni yang umur 60 lebih ni. Tak selesai masalah masyarakat. Sebab tu dia dalam menyelesaikan masalah masyarakat dia lain. Itu kadang-kadang bila kita sebut dalam kuliah umum direct terus, dia jadi mendapat hentaman. Sebab memang dari sudut hukum mana boleh? Mana boleh gitu. Dia sembahyang begini. Ada satu surau dekat batu hitam. Kalau cek dia gini. Bila dia buat surau baru straight dah, cantik dah. Masa yang lama tu, surau lama. Cek memang gini. Okey, macam nak selesai, macam nak kata hukum. Hukum bila sengit sikit mazhab Syafi'i tak sah.
Kena qada semua sembahyang. Orang sembahyang situ sejak tahun bila dah? Waktu hitam tu kan ada surau yang berbuat kan? Yang dulu. Okey, soalannya sekarang, nak menyelesaikan masalah masyarakat macam mana? Maksudnya orang yang sembahyang kat situ yang dah meninggal, tok dia sembahyang kat situ, dia sendiri sembahyang situ, dah tak tahu berapa lama sembahyang kat situ, macam mana nak selesai? Nak cakap boleh, lari sikit aja. 1 darjah aja lari daripada kiblat yang sebenar. Dia 100 km di Kaabah sana. 100 km lari. Kita 1 darjah macam ni je. Sikit lagi kat sini. Pergi berapa ribu kilometer kat Mekah ni, dia akan jadi entah rumah Yahudi mabuk mana kita mengadap sama ni. Okey. Maka tak sah, ya tak sah. Nak sebut tak sah. Alright. Sekarang masyarakat tengah huru-hara. Macam mana selesai? Sedap cakap sedap. Lepas tu dalam media sosial ni bahaya. Cakap memang sedap. Masalah tak selesai. Macam yang kata tawaf tu. Tawaf yang dia macam mana? Dia masuk dalam kan dia ada tawaf kan? Pam macam mana tah? Dengan masuk tawaf dia tak sah, dia lupa dah. Sebelum ni ingat juga ada kes tu. Kecoh semua. Okey, betul. Sekarang ni dia masih lagi dalam ihram, dia masih lagi tak sah ihram dia tahlul tak sah. Menyebabkan dia duduk dalam ihram, menyebabkan dia menikahkan anak dia pun tak sah sebab dia mewalikan anak dia. Mana boleh dalam ihram. Itu hukum lain tu. Kemudian sekarang ni benda tu dah berlaku 30 tahun. Memang tak sah, betul lah. Sebab dia tempat tawaf dia panggil mataf, tempat tawaf. Dia pergi masuk ke dalam sikit, dia kata tak ada orang kat sini. Padahal tak ada orang sebab tak boleh dalam tu. Dia pergi tak tawaf dalam tu, ataupun dia letak tangan macam tu. Tapi dah lupa kes tu. Akhir sekali, okey tak sah. Alright. Betul hukum tak sah. Menyelesaikan masalah masyarakat. Macam mana pakcik tadi? Pucat lah ni. Anak dia dah ada cucu dah. Anak haram ke nak cakap macam mana? Ke nak kata perkahwinan tak sah ke macam mana? Tu kata hukum betul. Menyelesaikan masalah masyarakat lain. Biasanya masuk mahkamah lah. Biasanya lain. Itu kadang-kadang aduhai. Jadi macam itulah. Ini adalah syarat sah sujud. Jadi sekarang kena kata siapa yang sujud bukan 7 anggota yang tadi, ataupun 7 anggota tapi bukan perut, jari tangan ke bukan perut, jari kaki ke bukan perut, tak sah. Kena kata tak sah. Sebab tu kata, habis kalau macam dah buat dulu, sebab tu saya kata PM tepi. Sebab PM tepi tu ada hukum lain menyelesaikan masalah masyarakat. Itu lain. Kalau cakap macam ni, faham tak? Tu ada beza sikit. Serban besar, saya pernah tanya. Saya ada kawan-kawan ramai, serban dia besar bakul. Sebab apa serban dia besar bakul? Sebab dia pakai serban dengan kain kapan. Sebab dia sentiasa ingat kain kapan atas kepala aku. Memang syekh-syekh hebat kan. Kain kapan boleh? No. Di situ, tolong pegang. Lilik. Orang tu. Lilik. Allah, tangga tak cukup comel. Buka balik. Kadang-kadang dekat sejam. Bila tangga, dia ada tangga ni. Naik, ada tangga. Dia naik tangga. Tak cukup tangga dia, ada 12 dia, semua ada 7, ada apa ni. Ada tangga 3 tu, 7, 5, 9, 11, ada semua tangga, ada maksud semua tu. Dia punya apa? Dia punya apa nama ni? Ekor belah kanan, ekor belah kiri, ekor macam ekor panjang sejengkal, ekor panjang sampai ke pusat. Semua ada. Ada cerita. Itu bab lain lah. Tu. Pernah sekali tu dia mengajar, bila tak kena 2 kali 3 dekat sejam, telefon minta maaf, hari ni tak boleh cancel kuliah. Padahal boleh je pergi, tak cancel kerana tak boleh balut kain kapan atas kepala dia. Sebab apa dia gitu tak? Dia kata kalau tak ada kain kapan atas kepala aku cakap lebih kurang macam tak ingat mati. Kena kat dia tak? Kita tak boleh kata amboi macam melampau aja. Tak boleh kata tak? Sebab dia akan cakap kata tak berjaga-jaga bercakap, mungkin duk mengata orang sebab tak ingat mati. Aku ni memang tak ingat mati. Korang tak apalah, hari-hari ingat setiap saat ingat mati. Dia kena kat kita balik. Korang tak apalah, setiap saat ingat mati. Aku ni tak kena ada kain kapan atas kepala, rasa berat kepala gini rasa. Bawa gini kepala dia. Besar bakul. Akhir sekali berasa berat, terasa sini, terik sikit, berat. Jadi terasalah ada kain kapan atas kepala. Jadi aku berhati-hati bercakap. Jadi macam ni dia buat, saya tanya dia, macam mana masa sujud? Dia tarik atas, dia buat gini. Masa ambil wuduk pun sama, dia buat gini. Jadi sujud tu jadi boleh.
tarik ke atas. Lepas tu dia tegang ke depan. Macam tu. Dia macam tu. Oh, saya pun pelik juga. Macam mana kau sujud Macam mana sujud? Sebab kalau sujud ni, dia punya dahi ni mouse jingkal lah dia dengan dia punya serban. Dia tarik ke atas je, dia jadi macam tu. Nampaklah jambul sikit. Tarik. Sujud. Masa ambil wuduk pun sama. Tak boleh buang lepas buang. Tak semayang jawab dengan balik. Jadi dia tarik je ke atas. Sebab tu dalam masalah wuduk ada hukum, dalam syariat kita ada hukum sapu air ketika ambil wuduk, sapu air atas serban. Ada. Dia bukan sapu air atas kepala, atas serban. Sapu air atas serban. Ada. Memang ada syariat tu. Jadi bila macam tu, cuma janganlah sapu macam ni, memang tak sah lah. Angkat sikit, biar nampak sikit. Kan sekurang-kurang kan sikit kena. Ambil air, masa nak sapu kepala tu, letak kat sini. Kena dah tak yang wajib? Kalau macam ni tak sah. Jangan. Ada hadis kata, Nabi sapu air masa wuduk atas serban. Atas imamah. Kita, Nabi buat. Kita pakai serban. Ambil. Memang tak sah. Tak sah. Jangan main baca hadis amal gitu caranya angkat sikit, yang wajib tu nampak dah sikit lah. Yang sini wajib kan, sini janji kena sikit, ambil air tak kat sini, kena dah, wajib dah kena dah, baru tarik ke belakang. Memang ada hukum tu. Sebab apa sampai gitu teruk sekali sampai tak boleh pecat ke serban? Memang serban kita kecil, serban dia besar bakul, lengoh bawa 2 jam je rasa terik. Saya pernah pakai juga, pinjam. Dia cabut pelan-pelan, tarik pelan-pelan, letak. Nanti lain kali tak payahlah nak belit. Tak terus. Sebab dah cantik lah. Tangga tu penting. Tangga penting oh. Kita pun ambil slow. Jangan main lah. Janganlah. Tak apa, aku tolong kau nanti. Aku duduk sana nanti tolong belit. Pakai. Pergi semayang, pergi apa pakai kan. Lain macam lah, rasa memang lain lah. Rasa macam orang lain. Rasa macam lain. Try pakai kain kapan. Ada tak beli kain kapan masing-masing? Beli lah kain kapan 200, 180 set. Siap dengan kapur baru semua siap. Bagi tahu ke anak-anak isi, ni kain kapan aku. Beli siap. Biar kita sedar tu. Lepas tu simpan dalam lemari, tak sedar lah lepas tu. Standard lah. Masa beli tu. Lepas tu pula ambil kain kapan tu, cuba try tengok. Allah. Okey. Dan disyaratkan pula bahawa ni syarat sah sujud yang seterusnya, ditinggikan punggungnya atas bahunya dan kepalanya. Mesti punggung lagi tinggi daripada kepala. Ini kalau kita ngaji tasawuf kan, dia suruh kita sedar. Kita setiap hari kerja. Kadang-kadang kita bisnes. Otak kita ni kita selalu guna kecerdikan akal kita. Kita duduk pakai. Kalau kita jawatan tinggi, semua ni kat dalam ni. Cerdik ni dalam ni. Tapi bila kita menghadap Allah, kita letak tempat keluar najis lebih tinggi daripada cerdik kita. Itu dia sudut tasawuf. Dia sudut pekah, punggung kena tinggi daripada kepala. Itu sudut pekah. Sudut tasawuf, tempat keluar najis. Dia lain macam sikit tasawuf ni. Tempat keluar najis kena lagi tinggi daripada otak. So yang kata cerdik sangat tu, yang kata ramai sangat orang bawahan kan, orang bawah saya kontrol 150 orang. Cerdik. Saya punya bisnes saya mula-mula memang tak boleh jalan. Lepas tu saya fikir. Sekarang dah maju bisnes, dah banyak dah cawangan. Cerdik ni. Saya jawatan saya yang tertinggi dalam syarikat ni. Ni semua cerdik kan. Ketika menghadap Allah tak ada makna. Letak tempat keluar najis lagi tinggi. Kalau tempat keluar najis lagi rendah daripada kepala cerdik kita ni, maka tak sah sembahyang. Mesti lebih tinggi. Tu tasawuf dia. Lain macam sikit tasawuf kan. Ya. Itu syarat yang seterusnya. Dan disyaratkan lagi, ada lagi. Dan disyaratkan pula bahawa ia memberatkan akan kepala. Kepala yang wajib beratkan. Beratkan kepala sekurang-kurangnya sampai berasa dengan berat padanya. Ini maksudnya kalau katalah ada kapas, ada sponge yang tinggi tu, kalau sujud sponge tu
ke bawah apa? Rapat, penyek. Kalau ada kapas, bukan terapung-rapung atas kapas. Itu maksud wajib tekan. Itu yang wajib. Maknanya lebih kurang 10% aja kot. 5% pun boleh kot. Minimum 5%. Kepala letak. 5% pun dah rapat dah kan? 5%. 5% berat badan letak kat kepala. Itu yang wajib. Yang terbaik yang sebut tadi lah 40%. Yang wajib 5% dah cukup dah. Berat kepala 5% letak. Letak aje, tak buat apa, letak. Semua kekuatan tangan kuatkan, kerahkan tangan kat sini. Body ni kerahkan, kaki kerahkan. Kepala sikit je, janji letak je. Lebih kurang 5%. Cukup dah. Itu jadi sudut untuk sah. Yang terbaik 40%. Lupa nak cakap. Ini bagi lelaki yang kata tadi tu 40 30 tu, bagi perempuan tak lupa pula. Bagi perempuan tak. Bagi perempuan lelaki kena ke depan kan, perempuan kena ke belakang. Jadi maknanya kalau lelaki lagi peha macam ni, peha macam ni, lagi bagus. Kalau perempuan lagi rapat lagi bagus dengan peha dengan perut. Bukan pakai tong dia pakai perut kot. Perut lah. Perut dengan peha lagi dekat lagi bagus. Tu perempuan. Jadi maknanya kepala dia sikit lah, 10% je kot. Lebih kurang 10%. Takut nanti kan perempuan buat juga. Perempuan tak. Perempuan tak. Beza. Perempuan dia punya cara semayang beza. Cuma kalau buat pun tak batal. Cuma lebih munasabah dengan perempuan, masa semayang semua kepit. Munasabah dengan keperempuanannya. Lelaki semua kembang pula kepak habis kepak. Perempuan semua kepit. Munasabah dengan perempuan. Tengok perempuan nak berkepak-kepak, tengok perempuan jalan macam ni. Mengengkang jalan macam ni kan. Allah, jalan molek duduk tu pula alah bersimpuh. Duduk rapat duduk apa namanya? Bersimpuh tu elok aja. Macam perempuan Melayu terakhir. Duduk je kan. Macam tu perempuan. Ini duduk sila tu apa kan, orang tua dulu marah. Munasabah lah dengan keperempuanannya. Dalam semayang pun biar munasabah lah. Allah, tak munasabah. Kan munasabah sikit. Lelaki munasabah baru lepas menampau orang. Allah, munasabah lah. Perempuan silap kepit. Rukuk kalau semayang seorang lah. Kalau semayang berjemaah, pastikan orang sebelah tak akan terganggu lah. Kalau lelaki masa pegang kepala lutut ni, kepak masa pegang kepala lutut nak rukuk tu. Perempuan munasabah lah dengan dia. Masa sujud ni, perempuan munasabah lah dengan dia. Cuma kalau ada jemaah kat sebelah, pastikan tangan ni, siku ni jangan masuk orang ya. Masuk luar orang. Dia ni border aku ni, sepadan aku dia masuk ni. Jadi makruh boleh jadi haram balik. Itu kalau jemaah. Secara umumnya kepak. Dan memberatkan kepala. Okay. Dan yang sunat di dalam sujud itu, ini sunat pula. Yang wajib tak ada, habis dah. Berapa syarat tu kalau kira? Mau kat 10 syarat tu. Semua syarat-syarat sah sujud tu. Dan sunat pula ni, yang sunat di dalam sujud itu, hendaklah bahawa sujud ia di atas hidungnya. Bukan sujud atas hidung, patah lah. Maksudnya hidung tu sentuh bumi. Macam mana dahi sentuh, hidung pun sentuh. Sebab Nabi kata, kamu disuruh untuk sujud di atas 7 tulang. Istilah Nabi 7 tulang. Dan ketika Nabi tunjuk di antaranya yang terus, Nabi tunjuk hidung sekali. Nabi tunjuk hidung. Jadi maka ulama kata Nabi tunjuk hidung. Maksudnya hidung tu bagi kena. Macam mana hidung nak kena lantai kalau dahi tak kena? Takkan nak tergantung macam tu. Maknanya dahi tu wajib, hidung tu sunat. Tu ulama bahas lah. Nabi sebut tangan, dahi apa semua Nabi sebut, lepas tu Nabi sebut tunjuk hidung. Tunjuk macam ni. Sebab Nabi tak cakap, Nabi tunjuk, maka mazhab Syafi'i kata sunat hidung. Mazhab yang lain kata Nabi tunjuk wajib, maka hidung tak kena. Mazhab apa? Hambali atau Hanafi, lupa dah. Tak kena hidung tak sah. Tak kena hidung. Dia kata Nabi tunjuk apa? Nabi cakap, Nabi tunjuk, sama lah wajib. Dia tu, mazhab Syafi'i tak. Nabi cakap, Nabi tunjuk, Nabi tak cakap, maka sunat. Dan mujurlah mazhab-mazhab yang tadi tu.
Semua dekat negara-negara yang memang hidung terpacak lah. Memang sesuai lah. Kita yang hidung terpenyek ni, kepek ni, Allah puas tanya. Mana hidung aku ni sampai-sampai lagi. Kita ni, negara kita ni, dengan panas dan lembab, banyak resedung lah, apalah, dengan kapel, memang bersihan aja. Kena molek, sedang molek dah mazhab Syafi'i kat sini. Sedang elok dah. Kalau Pakistan, mazhab Hanafi, elok. Dia sujud, dia kena automatik dah hidung. Cun dah. Kita puas tarik nak pergi mancung. Dah Melayu tu Melayu lah juga. Jadi sesuai lah dengan mazhab Syafi'i. Cantik dah Allah buat sebenarnya. Kalau kita kaji lah, cantik dah. Sunat tu yang sunat. Dan bahawa berkata ia di dalamnya. Maksudnya masa sujud tu kata apa? Maksud baca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Artinya, Maha suci Tuhanku yang amat maha tinggi dan dengan kepujiannya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu. Sunat baca tu. Dan sekurang-kurang sempurnanya dibacakan 3 kali. Sekurang-kurang sempurna, bukan wajib, sunat. 1 pun dah dapat pahala. Tapi minimum sekurang-kurang sempurna lah. 3 kali. Sekurang-kurang sempurna 3 kali. Dan sunat 3 kali. Dan maksimum 11 kali maksimum. Dan sunat bahawa ia membanyakkan padanya akan doa. Dan sunat banyakkan doa ketika sujud. Kalau nak doa dengan mulut, pastikan bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa India, batal. Bahasa orang putih, batal sembahyang. Kalau nak ikut keluar kat mulut lah, nak sebut kat mulut, pastikan bahasa Arab. Okay, doa bahasa Arab. Kalau tidak, dah nanti je lah. Ini buktinya yang kata ketika dalam sujud, bukan sujud takhir, semua sujud sunat doa. Yang kata sunat doa ni, yang terbaik doa dalam sujud ni, setiap sujud. Malah kalau kita sembahyang 4 rakaat, ada 8 sujud. Dalam 8 sujud ni, kalau ada satu sujud yang memang khusyuk kita kat satu sujud. Tak kisahlah nombor 1, sujud pertama, sujud kedua, tak kisah rakaat berapa. Bila khusyuk ada sujud tu, waktu tu doa terbaik. Dia bukan mesti sujud yang terakhir, tidak. Cuma oleh kerana kita ni sujud pertama pun tak khusyuk, sujud kedua pun tak khusyuk, sujud ketiga, bila nak doa? Sampai sujud ke-8 yang terakhir. Ini kalau tak doa-doa ni tak ada sujud dah. Maka kerana tu dia buat sujud terakhir. Sebab tu kita buat sujud terakhir tu lama. Sebab kita tak khusyuk ke 8 sujud. Kalau 4 rakaat lah. Kalau sembahyang hajat 2 rakaat, ada 4 sujud. Doa, sepatutnya doa pada mana-mana sujud. Yang mana sujud tu sujud yang khusyuk dalam 4 tu. Masalah kita 4 tak khusyuk. Jadi yang last lah. Tak khusyuk pun tak apalah. Takkan habis nak doa macam bila. Sebab tu kita buat last. Jika kita solat hajat berjemaah, nak buat sekata. Sebab tu buat yang terakhir. Nak buat sekata. Nanti kan, yang ni khusyuk rakaat pertama. Ini dah khusyuk. Yang ni sujud yang pertama khusyuk dah. Dia lama tertonggeng seorang kat situ. Jadi tak comel sembahyang hajat tu. Jadi buat sekata, sujud terakhir. Itu bukannya suruhan yang betul. Cuma asalnya mana-mana sujud. Akhirnya kita buat untuk sekata. Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Sujud yang terakhir boleh. Tapi itu bukan hukum asal lah. Itulah. Tunggu lepas satu sujud, lepas satu. Tak khusyuk. Lah kali dah habis dah sujud. Nak doa. Itu yang doa terakhir tu. Rakaat terakhir tu. Dan ke-8. Boleh satu lagi ni. Baru 49 minit. 48 minit tu. Dan ke-8. Yang ke-8. Daripada segala rukun sembahyang. 8. Daripada segala rukun sembahyang, itu duduk antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Hal keadaannya berserta dengan tumakninah. Samalah juga yang tadi. Tumakninah mesti ada. Duduk di antara 2 sujud adalah sebenarnya macam ni. Sebenarnya sujud tu satu. Sujud satu je asalnya. Bukan. Yang kita duduk semayang tu sujud satu. Tapi diwajibkan duduk ketika sujud. Sujud sebenarnya sekali. Tapi tengah sujud tu diwajibkan duduk. Jadi automatik sujud jadi 2. Sebenarnya sujud tu satu. Sujud satu. Sedang sujud
wajib duduk kejap. Dia pun duduk. Dia sujud balik. Sebenarnya sujud satu. Tapi kita panggil dua lah juga. Sujud satu. Kerana mengambil daripada peristiwa malaikat. Ketika Nabi Isra' dan Mi'raj, Nabi melihat malaikat, ada yang berdiri, ada yang rukuk, ada yang tidak, ada yang sujud. Nabi tanya sahabat, Nabi tanya Jibril. Nabi tanya Jibril, bila lagi ni malaikat ni berdiri, langit yang pertama berdiri gini malaikat. Duk buat apa tu? Jibril kata duk semayang. Lama mana dah berdiri tu? Tak gerak-gerak. Sejak aku teringat aku ni ada, sejak aku dicipta, gitu dah. Mana berapa ribu tak tahu sampai sekarang duk gitu. Gitu. Naik lagi langit seterusnya, malaikat duk gini. Nabi tanya, berapa lama dah? Sejak aku dicipta dah ada dah. Dan sampai sekarang, dan sekarang sampai kiamat. Macam tu. Daripada ada yang sujud, duduk sujud je lama. Ada yang duduk aja, ada yang bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Berapa lama dah malaikat tu Allahu akbar? Sejak aku dicipta, kata Jibril. Maknanya lama sampai sekarang Allahu akbar ada. Nabi pun terasa dalam hati dia, baguslah yang aku nak ambil semayang ni. Kalau dapat semayang macam malaikat ni kan, mana-mana satu lah. Bagusnya. Last sekali Allah bagi semua yang malaikat buat. Tu. Cuma ketika sujud tu ketika tengok malaikat sujud, Nabi kata, dalam banyak kedudukan malaikat, ini yang paling rasa kehambaan tu sangat tinggi, ni paling best sekali ni. Ibadah ni paling best masa sujud malaikat tu. Kalau dapat yang ini memang best. Dapat satu ni pun tak apa. Semayang je, sujud aja pun best dah. Nabi rasalah hati. Tapi Allah tak bagi sujud aja. Allah bagi semua ibadah malaikat. Betul. Pahala semayang kita seperti pahala semayang ibadah, pahala ibadah malaikat. Kita punya semayang. Sebab keseluruhan malaikat buat, semua kita buat. Tak macam mana Nabi terasa nak bagi salam masa dekat yang sujud tu. Sebab memang ibadah ni ibadah yang terbaik lah. Perbuatan ibadah yang terbaik. Nabi pun bagi salam, Assalamualaikum. Malaikat yang sujud tadi, dia angkat kepala, dia jawab Waalaikumsalam, dia sujud balik. Sekali tu je dia angkat kepala. Tak dia angkat dah sampai kiamat. Tu je. Daripada perbuatan tadi tu, kisah tadi tu, maka kita ada duduk di antara dua sujud. Hakikatnya sebenarnya sekali je sujud tu. Cuma ketika sujud, wajib duduk. Bila wajib duduk dulu, lepas tu sujud balik. Kerana itulah, duduk di antara dua sujud adalah rukun pendek. Rukun pendek. Sebab tu, kalau kita sujud, lama sujud, 3 jam sujud, sah semayang, tak ada masalah. Tapi kalau bukan 3 jam, duduk di antara dua sujud, seminit aja, batal. Batal. Kecuali semayang tasbih. Semayang sunat tasbih kan, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, yang kena baca 10 kali, itu lain. Selain daripada solat sunat tasbih, duduk di antara dua sujud, seminit, batal. Batal semayang. Bukan seminit, 30 saat duduk, batal semayang. Sedangkan kalau sujud 3 jam tak batal-batal. Kalau berdiri 3 jam berdiri, baca surah Baqarah sampai habis. Dia hafal sampai habis, tak batal. Rukuk 3 hari, 3 hari melampau. Rukuk 4 jam rukuk, tak ada masalah, tak batal. Sembahyang dah. Tapi kalau dia duduk di antara dua sujud, lama sikit aja. Mudah-mudah kata dalam 15 saat je, batal. Kenapa? Sebab duduk tu bukan nak duduk sangat. Sebenarnya sujud, duduk tu sekadar untuk itu panggil duduk di antara dua sujud. Kerana dia satu sujud sebenarnya. Asalnya satu sujud. Okey. Maka duduk sujud hal keadaannya berserta dengan tamakninah. Tamakninah tu sekejap je. Duduk, jangan lebih 10 saat, sujud balik. Dan sunat bahawa ia membaca padanya akan. Sunat baca apa dekat duduk di antara dua sujud? Rabbighfirli warhamni warzuqni. Bukan. Dia macam-macam riwayat ada ni. Rabbighfirli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Okey. Baca, sunat baca yang tu. Sunat juga baca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Boleh juga. 2 kali. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Itu aja. Kalau malas bacalah. Elok baca ini lagi afdal daripada tu. Artinya, hai Tuhanku, ampunkan olehmu bagiku, dan kasihani olehmu akan aku, dan angkatkan olehmu akan darjatku, dan tampalkan olehmu kekerasanku. Apa ni?
tampalkan olehmu kekerasanku. Tengok kat mana ni? Rabbighfirli, ampunkan aku. Warhamni, kasihani. Okey. Warfa'ni, angkatkan aku, angkat darjat lah. Angkat darjat. Wajburni, tampalkan olehmu kekerasan. Wajburni, Jabbar, ya Jabbar, tampungkan, tutupkan. Tapi tampalkan olehmu kekerasanku. Tu apa pelik kekerasan kan? Apa nota kaki dia yang Rumi tu? Kekurangan. Kurang dengan keras ni lain. Dia punya tu terjemahan kitab kita dikarang oleh bukan Fatani tau. Bukan Fatani. Sebab tu dia lain sikit daripada kitab macam Muniatul Musalli ke apa. Bukan. Di Indonesia. Jadi betul lah. Syekh Muhammad Zainuddin bin Muhammad Al-Badawi As-Sambawi. Indonesia. Saya pernah dapat call daripada orang Indonesia lah. Dia datang belajar universiti mana tah? Dia tak nak jumpa. Sebab dia kata dia cari-cari yang mengajar kitab-kitab yang belah sana, tak ada orang. Dia jumpa saya mengajar kitab Indonesia lah kita kata. Biasanya cuma Al-Fatani kan. Tiba-tiba ni As-Sambawi. Dia datang nak temu ramah. Tahu lah. Tapi tak nak kot. Nanti kan glamour payah. Masuk TV ke apa. Sebab memang jarang orang ajar kitab-kitab turaf yang belah Indonesia. Jarang. Itulah kata macam mana kekerasan. Jadi saya nak ceritanya, kekerasan ni mungkin bahasa sana lah kot. Itu pasal dengan maksud wajburni ni, maksud ni wajburni algebra. Al-Jabbar tu daripada wajburni lah tu. Wajburni. Itulah pengiraan algebra tu. Sebab kata, betul tak? Ada tak bahasa Inggeris algebra? Mana ada, tak kena dengan bahasa Inggeris dia. Itu bahasa Arab. Orang ulama' kita yang buat, ulama' Islam yang buat kaedah tu dapat kat orang putih. Dia jadi dia punya macam dia punya. Tapi dia tak boleh tukar nama tu, algebra. Maksudnya dia macam menampal. Yang kita koyak jahit balik, tu menampung. Jadi kalau menampung, kekurangan lah. Tapi kekerasan, boleh kita kata ni. Mungkin bahasa dekat Sambawi sana macam tu lah. Itulah kekerasan. Sebab dia tak ada kena-mengena kekerasan dengan tampalkan kekerasan apa? Tampalkan kekurangan. Okay? Dan kurniakan olehmu akan daku rezekiku, dan tunjuki olehmu akan daku bagi jalan yang betul, dan sembuhkan olehmu penyakitku, dan ampunkan olehmu dosa daripada aku. Itu maksud Rabbighfirli. Lepas tu dan kita baca pun lain, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Jangan kita warfa'ni wajburni kan, dia lain sikit. Wahdini wa'afini wa'fu anni. Cukup setakat tu dulu. Yang ke-9 dan yang ke-9 daripada segala rukun sembahyang itu duduk yang akhir, yang mengiringi akan dia pada ghalib oleh salam. Dia lain ni dengan lain. Kalau Fatani duduk yang mengiringi salam. Yang dalam kita ni duduk pada ghalibnya. Dia lain. Jadi kita bahas akan datang. Yang ke-9. Tangguh dulu. Apa ni? Solat sunat Qabliyah. yang afdal tu ataupun Qabliyah apa? Qabliyah apa-apalah. Okey. Lebih afdal ya, bukan ataupun rukun lain. Qabliyah tu Solat ni lah. Kita pergi masjid. Kita dah masuk waktu. Kita masuk masjid, kita sembahyang dulu. Sebelum di masjid itu ada. Okey. Sembahyang qabliyah sebelum masjid tu azan. Maknanya dia azan lambat sikit lah. Sebab qabliyah mesti masuk waktu baru boleh. Jadi masuk waktu dah tapi tak azan lagi. Dia sembahyang qabliyah. Sebab apa lah, lambat lah Bilal ni. Dia sembahyang dulu. So, soalannya boleh tak? Boleh? Afdal tak? Afdal? Maksudnya dia tak ada. Dia mesti selepas azan. Tak ada. Dia mesti selepas masuk waktu, bukan azan. Jadi okey?
Boleh. Qabliyah boleh. Boleh buat asal masuk waktu je. Malah zaman Nabi dulu buat kat rumah. Masa tak azan lagi pun. Dah masuk waktu je, tengok masuk waktu je sembahyang dulu kat rumah. Lepas tu azan, sampai terus sembahyang. Jadi maknanya tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia tak ada macam ni. Aula selepas azan tak ada. Aula sembahyang qabliyah selepas azan tak ada. Tak ada. Masuk waktu. Itu wajib lah, mesti masuk waktu. Yang ada aula ni sedang azan. Kita tak dah azan. Nak qabliyah ke nak tunggu azan? Itu ada. Aula tunggu azan. Sebab tengah azan tu. Itu ada. Aula afdal tunggu azan habis baru qabliyah. Itu kalau tengah azan kita datang nak salat qabliyah tengah azan. Itu aula tunggu. Tapi kalau tak ada azan lagi pun dah masuk waktu, dia tak ada. Boleh dah. Aula sembahyang lagi cepat lagi bagus. Sembahyang qabliyah lagi cepat lagi bagus walaupun tak azan lagi. Okey. Ada lagi? Sembahyang Jumaat. Qabliyah Jumaat. Tahiyatul masjid. Kalau hari Jumaat imam tengah apa? Imam khatib. Bilal tengah azan. Bilal tengah sama lah juga. Bila tengah azan sunat tunggu. Lepas tu baru sembahyang. Oh azan kedua. Azan pertama. Tengah-tengah masuk Bilal azan, tengah azan. Jadi sunat tunggu. Sama dia nak sembahyang tahiyatul masjid terus ataupun tunggu. Itu. Tetap juga sunat tunggu. Jangan duduk aja. Sunat tunggu, jangan duduk. Kalau duduk tak boleh. Habislah tahiyatul masjid dah. Macam ni. Soalan dia macam ni. Buat soalan molek-molek. Tengah-tengah azan dia datang sembahyang juga tahiyatul masjid. Kan senang pendek je soalan tu, panjang cerita. Tengah-tengah azan dia masuk sembahyang tahiyatul masjid. Okey. Apa hukumnya? Tu soalannya. Harus. Tak ada makruh, tak ada apa. Harus. Tu harus. Boleh, harus. Tapi aula, aula tunggu. Aula ni afdal. Aula lebih baik. Tapi kalau buat juga tak ada masalah. Makruh tak makruh pun tidak. Jadi apa tu? Harus boleh. Tunggu afdal. Tunggu berdiri kan, tunggu. Sembahyang terus harus boleh. Ada orang buat gitu. Mungkin dia baca hadis kot, mungkin ada hadis kot yang kata sembahyang terus. Tapi cuma itu kalau baca hadis memang jadi gitu. Hadis belum proses lagi. Belum masuk mesin fiqh lagi. Masuk mesin fiqh dulu, tengok macam mana ulama lah. Lepas tu keluar jadi kitab, barulah jadi hukum. Kalau baca hadis saja memang mungkin ada gitu, mungkin lah ada. Bila masuk terus sembahyang, sama ada azan ke tak azan terus sembahyang, mungkin ada hadis itu. Dengan maksud harus boleh, bukan dengan maksud afdal. Sebab apa? Mana kita tahu ni? Dalam hadis tak ada kata pun afdal tak afdal. Ulama lah beritahu proses. Betul ada hukum fiqh. Proses dulu. Jangan ambil bahan mentah, raw material, mana boleh makan. Mana boleh makan ayam, walaupun ayam tu sedap, mana boleh makan mentah-mentah, masak lu. Sama juga, hadis tu mentah, mana boleh main ambil aja. Masak lu. Siapa nak masak? Bagi chef lah. Chef kalau masakan. Kalau hukum hakam, bagi ulama lah. Ulama-ulama dah selesai lah ulama. Cuma bagi dia lah. Kita makan aja. Kita kan tak kerti. Kita kerja makan aja. Ambil hukum guna. Ambil. Jangan kita nak konon-konon nak jadi tukang masak. Buat masak kek. Tak jadi kek nanti, jadi kok pula nanti. Wallahu a'lam. Tangguh. Selain tasbih kafarah dan salatu subhanakallahumma hamdik.